Assalamualaikum, jumpa lagi hari ini untuk tutorial seterusnya. Seperti biasa, pesanan penaja, iaitu siapa yang belum subscribe wajib subscribe. Siapa yang sudah subscribe, thank you guys, sebab you all sentiasa menyokong daripada mula sampai hari ini, dan semoga sampai akan datang. So hari ini kita nak bercakap tentang satu topik baru berkaitan dengan Google Classroom, iaitu rubrik. Okay, ramai orang tak tahu bagaimana membina rubrik di dalam Google Classroom. So sebelum kita teruskan dengan pengajaran tutorial hari ini, kita dengar intro dulu, wajib. Kembali untuk melakukan atau nak buat rubrik dalam Google Classroom. Of course you all kena ada Google Classroom account. Buka Google Classroom, tak kisah apa-apa saja, dan pilih apa-apa saja assignment yang ada, tak kisah apa-apa saja, klik salah satunya dan akan keluar satu assignment baru. Tengok, dia dah highlight satu features baru, bukan baru sangat, cuma we all mungkin tak perasan. Tapi sebelum masa pengeluaran Google Classroom yang awal-awal version memang tak adalah rubrik ni. So dia akan buat, dia tulis itu, let student know how the assignment will be evaluated. So dia dah tahu rubrik dia. Okay, so rasanya tak perlu terang apa maksud rubrik, sebab semua guru dah biasa apa itu rubrik. Okay, so kita straightforward kena nak buat rubrik. Okay, sebelum buat rubrik, kalau dalam saja-saja nak klik rubrik, tak boleh lah. Of course kena ada assignment dulu, kena ada soalan dulu, kena ada tugasan dulu. So kita buat dummy punya tugasan, cubaan 1, contohnya arahan mudah, sekadar nak, sebab kita nak tunjukkan fokus kita adalah nak buat rubrik. So jawab soalan saja. Okey, seperti biasa, tambahlah apa-apa yang patut, file ke, YouTube ke, atau Google Classroom nya ni, dan pilih student, bagi markah ada due date atau tak ada. Sekarang rubrik dah aktif, so baru boleh masuk rubrik. Okey, rubrik terpulang pada anda semua. Kalau nak buat satu subjek satu rubrik pun boleh. Kalau nak buat rubrik yang umum untuk semua pun boleh, terpulang. Sekarang ni kita nak tunjukkan bagaimana nak buat rubrik saja. Okey, so create rubrik. Okey, reuse ni maksudnya ada rubrik yang telah dibuat. Kita andaikan kita belum ada rubrik, klik create rubrik, dia akan keluar macam ni. Okey, use scoring, ascending, descending tu tak kisah. So sekarang kita nak namakan apa? Title untuk rubrik kita, katalah kita nak namakan tahap pencapaian. Kalau umum lah, kalau umum kita tulis tahap pencapaian. Kalau AJ pula pencapaian. Kalau anda nak buat rubrik khusus untuk subjek, mungkin kita akan kata pencapaian subjek A, pencapaian subjek B, sebab kadang-kadang subjek dengan subjek rubrik dia tak sama. Ini adalah contoh rubrik yang general, so you all boleh ubah sesuai. So description ni tulis saya, murid dikehendaki melengkapkan apa. Tugasan yang diberikan ke, melengkapkan semuanya dulu ke, atau separuh ke, terpulanglah. Okey, kalau sekarang kita nak buat tahap pencapaian, kita ada rubrik 1 sampai 6 pun boleh, ataupun kita nak buat rubrik A, B, C, D pun boleh, tak ada masalah. Okey, kalau nak buat A, B, C, D, buatlah rubrik A, B, C, D. So sekarang ni kalau kita nak buat untuk dapatkan rubrik A ni, okey, title rubrik ni ialah, katalah paling rendah kan, kita nak buat 1 sampai 6, kita nak buat rubrik umum iaitu tahap pencapaian. So 1 point ialah kita A adalah minimum, tahap minimum, betul kan? Tahap minimum, minimum description, tulislah sama seperti yang telah kita ada, iaitu murid boleh melakukan tugasan dengan
kriteria yang kurang dari yang disyaratkan. Okey. Itu kalau nak buat penegasan, atau kalau nak tiru balik tahap pencapaian yang dikeluarkan oleh organisasi masing-masing macam KPM, boleh tiru. Okey, tak ada masalah. So sekarang add level ni ialah kita add level 1 2 3. Okey. Add creation ialah kita dekat sini tahap pencapaian ni. Okay. So kita nak up level je. So point 2 tahap minimum, kalau yang tahap level 2 ialah apa? Minimum. Minimum memuaskan, katalah. Baik ke memuaskan? Memuaskan je lah, memuaskan. Okey. Description saya tulis bla 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 lah. Okey, sebab kita nak buat demo saja. Tambah lagi. So 3 memuaskan, tulis baik. Sini bla bla bla. Bla 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 bla. 4. So 4 tambah 5 tambah 6. Okey. So baik, ini adalah cemerlang atau mithali. Cemerlang ni apa? Sebelum cemerlang, terpuji ke? Terpuji ke, terbaik ke? Dan 4 adalah tahap minimum, memuaskan, baik, sangat baik, katakanlah. Sangat baik. Okey, yang ni terang, tulislah description masing-masing. Saya tulis BBB je lah. Sini CCC, dan hujung ni ialah dia susun, silap. Susun sebab kita tulis tadi descending kan. So sini. Okey. C D D D D D. Okey. Now save. Okey. So ini rubrik dia. Okey. Apabila kita dan kita juga boleh tambah rubrik yang lain. Contoh sekejap. So sekarang ni katalah kita bagi assignment pada murid dulu. Assignment pada murid, assignkan pada semua tahun 6, tahun 4 sorry. Okey dah. Okey, sekarang ni cuba tengok student. Tak ada orang lah kan. Katalah budak ni yang jawab. Kita tengok ada tak soalan cubaan. Okey, ni cubaan tadi kan. Assign. View detail. Okey. Tengok sini. Bila padam belakang balik. Bila murid dah jawab, kita tengok bila murid dah jawab, ini katalah murid dah jawab. Kita dah tengok tahap pencapaian tadi kan. Dia gelap macam ni. Ada berapa per berapa kita dapat tadi. So kita nak bagi, kita dah nilai dia punya hasil kerja. Kita nak bagi dia rubrik berapa. Kita boleh klik direct macam ni, ataupun kita nak tak pasti apa benda kecil-kecil ni, klik besarkan 6 poin, 5 poin, kita nak bagi dia 3. So dia dapat 3 per 6. 3 maknanya 50%. Sebab dia lebih kurang tengah-tengah. Dia ada 6 kan. So 6, 3 adalah 50% lah. So itu maksud rubrik tadi. Itu sebab tu kenapa tadi rubrik di awal saya tak letakkan markah 10, 50, 20. Sebab automatik rubrik ni akan di-convert ke dalam markah. Sebab kita dapat 6. So tengah-tengah 6 adalah 3. Okay. So 50%. Kalau kita lah katalah kita buat 5, tengok dia akan automatik jadi 83.33. Sebab 100 bahagi 6 dia mendapat 5. So pecahan itulah yang dikira. So dalam rubrik tak payah tulis markah 10, 50, 70%, tak payah. Just tulis tahap pencapaian pun dah cukup. Kalau kita buat 7 rubrik, maka 100 bagi 7 lah. So setiap satu level tu adalah nilai pecahan 1/7. Okay. Macam ni kalau 6, of course 100%. Kalau 1, 16%. Okay. Okay. So tadi kita bagi apa? 3 kan. Dan lepas tu tekan return. Return maksudnya kita pulangkan pada budak markah dia kan. Kalau nak komen, komen lah kat sini. Kan, dia dapat 50. So secara tak langsung kita dah bagi kepada murid, kita dah beri pada murid awal-awal tahap pencapaiannya mengikut hasil kerja yang dia dah buat. So untuk menjimatkan masa, kita dah buat PBD awal menggunakan
Google Classroom yang ada rubrik yang kita buat tadi. So, okey, semua boleh? So, dengan itu, jumpa lagi untuk tutorial akan datang. Harap anda boleh cuba buat rubrik masing-masing. Terpulang, macam saya kata tadi, terpulang nak guna rubrik apa saja. Saya hanya menunjuk contoh. Anda boleh buat rubrik untuk satu subjek lain-lain, subjek agama rubrik lain, subjek English rubrik, ataupun nak guna yang KPM beri, subjek menggunakan rubrik yang tahap yang sama 1 sampai 6. Okey, jumpa lagi. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Assalamualaikum.